Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar kimia tingkatan 4. Okay, hari ni kita nak sambung. Okay, kita nak sambung untuk kertas 2 buku kerja kamu. Okay, kertas 2 buku kerja kamu. Semalam kita bincang kertas 1. So, hari ni kita akan bincang kertas 2. Okay, so kita pergi kepada soalan nombor 1. Rajah 1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji. Okey, kalau dapat sahaja soalan kertas 2, kamu tengok dia punya tujuan. Tujuan untuk eksperimen yang telah dipaparkan ini. Okey, dia nak mengkaji kekerasan logam tulen dan alloy. Okey, pemberat dilepaskan supaya jatuh ke atas berbola keluli yang diletakkan di atas bongkah. Okey, sekarang ni dia uji antara logam tulen dengan alloy. So, kita tahu bahawa alloy lebih kuat daripada logam tulen. So, ini bermaksud alloy nanti dia akan memberikan lekukan. Diameter lekukan yang kecil berbanding dengan logam tulen. Okey, mari kita lihat. Betul ke yang kamu jawab tadi? Okey, so kita lihat. Okey, kita ada dua. Yang pertama dia pakai bongkah kuprum. So, bongkah kuprum ni sebagai logam tulen. Okey, dia sebagai logam tulen. So, ini adalah bola keluli. Okey, bola keluli ini sebagai alloy. So, kamu homenes bolehlah tulis dekat kamu punya buku. Okey. Kemudian, berdasarkan rajah 1, nyatakan diameter lekukan yang terhasil pada bongkah loyang. Okey. So, kalau kamu lihat ni, dia punya panjang ini, daripada sini dia hanya satu senggatan ini saja. So, satu senggatan ini bersamaan dengan 0.1. Macam biasalah. Kalau macam dia ni, kita pergi kepada dia, berapa diameter lekukan dia? Dia ada 1, 2, 3. So, dia lebih dia 0.3, yang ini 0.1. Okey, semak buku kamu ya. So, kamu mesti buat 0.1. Okey, baru kamu akan dapat 1 markah. Okey, kepada yang baru masuk, okey, sila. Okey, so kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Dia kata, okay, berdasarkan jadual 1, nyatakan logam yang lebih keras. So, kamu dah boleh nampak lah. Logam yang menghasilkan lekukan yang kecil. Lekukan yang kecil, ia adalah alloy. Dia akan memberikan, dia adalah logam yang keras. Okay, so that is a loyang. Okay, loyang. Sebab kalau kamu lihat, lekuk yang kecil sini adalah loyang. Okey. So, apa pemboleh ubah yang dimanipulasi? Apa maksud pemboleh ubah? Dimanipulasi. Pemboleh ubah dimanipulasi adalah pemboleh ubah yang kamu ubah-ubah. So, di sini kamu ubah. Yang pertama, kamu gunakan kuprum. Yang kedua, kamu gunakan loyang. Kalau dia bagi dalam bentuk jadual, sebelah kiri ni adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Iaitu apa ni? Jenis bongkah logam. So, sebelah kanan ini adalah kamu punya RV ataupun pemboleh ubah yang bergerak balas. So, apa yang bergerak balas? Diameter lekukan. Okay, kita lihat soalan dia. Dia nak pemboleh ubah dimanipulasikan. So, kita dah dapat tadilah jenis bongkah logam. Okey, yang dimalakan. Okey, apa yang maksud yang dimalakan? Dimalakan tu apa yang kamu nampak sama? So, kalau kamu nampak jarak di antara bongkah dengan pemberat. Sama kan? Yang ini guna 50 cm. Ini pun guna 50 cm. Pemberat. Pemberat ini pun jenis yang sama. Maksudnya, jisim pemberat mesti sama. Okey, jisim pemberat mesti sama. Okey, so itu yang dimalakan. Dimalakan itu bermaksud yang kamu tetapkan. Okey, yang kamu tetapkan di dalam eksperimen ini. Okey. So, kamu boleh buat salah satu ya. Tak payah kamu tulis berbanyak. Okey. Diameter bola keluli ataupun jisim pemberat ataupun ketinggian pemberat. Saya lagi suka ambil ini, jisim pemberat. Okey. Ataupun ketinggian pemberat. Okey. Pergi kepada, buat satu saja jawapan ya. Jangan buat banyak-banyak. Okey. Pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya, tandakan right pada susunan bongkah loyang. So, kamu tahu, loyang ini adalah alloy. Apa maksud alloy? Alloy adalah kombinasi di antara lebih daripada
dua jenis logam yang bersusun. So, kalau kamu lihat, gambar yang pertama ini dia adalah sama. Sama jenis. Tapi kalau kamu lihat gambar yang kedua ni dia berbeza. Maksudnya dia ada atom asing. Inilah kita panggil dia atom asing yang dimasukkan. So jadilah alloy. Sebab itu alloy itu kuat sebab dia tidak mudah untuk menggelongsor di antara satu sama lain. Okey. So pastikan kertas 1 bahagian A dapat jawab secara full mark. Dapat soalan, dapat jawab, dapat markah full mark. Sebab senang sangat soalan dia. Okey? Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, sekumpulan murid menjalankan satu eksperimen di makmal untuk mengkaji mengenai kumpulan darah. Jadual 2.1 menunjukkan kumpulan darah bagi 24 orang. So, ada dalam 24 darah. So, kamu kena isi berapa A. So, macam mana kamu nak pastikan kamu punya jawapan di situ, kamu kira berapa A ni betul ni. Kamu tengoklah berapa responding kat sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 4, 24. Pastikan jumlah yang kamu dapat dekat sini semuanya 24. Okay. So, kamu semak jawapan kamu ya Homenes. Okay. Darah A ada 3. Betul tak? Darah B ada 6. Darah AB ada 4. Darah O ada 11. Okay? Boleh ya? Okay, pastikan kamu kira one by one. Kiralah satu-satu. Lepas ni mesti suruh buat graf. Ya, betul. Dia suruh buat graf. Okay, so kamu tahu. Okay, kumpulan darah ini jenis variasi apa? Dia adalah variasi. Kita ada dua jenis variasi. Okay, kita ada variasi selanjar dan variasi tak selanjar. So, kalau kumpulan darah ini adalah variasi tak selanjar. Kumpulan darah ke, cuping telinga ke, kebolehan gulung lidah ke, itu adalah variasi tak selanjar. So kalau variasi tak selanjar, dia punya graf mesti histogram, iaitu kalau kita panggil dia adalah berbentuk jarak-jarak. Jangan kamu buat rapat-rapat pula. Okey, so kamu kena buat jarak-jarak. Okey. Kemudian, kalau kamu lihat daripada sini, bagaimana kamu nak dapatkan 2 markah? Markah pertama adalah apabila kamu punya jawapan yang kamu pindahkan data daripada sini. Contoh, sini 3, 6, 4, 11. 3, betul tak 3 dekat sini? Ya, betul, ini 3. Pemeriksa dia akan kira one by one. 3, 6, 4 betul dan 11 betul. So, baru dia akan dapat point nombor 1. Okey, markah pertama. Kemudian pemeriksa akan lihat bentuknya pula. Okey, bentuknya adalah betul. So, dia punya jarak, dia ada jarak di antara satu sama lain. So, dapat lagi point yang kedua, iaitu P2. Okey, dapat point nombor 2. So, siap. Okey, pastikan kamu punya graf ini adalah dapat 2 markah. Okey, pastikan kamu dapat 2 markah. Rugi ni kalau tak dapat markah sebab soalan dia senang sahaja. Okey, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, cikgu dah jawab dah tadi. Jenis variasi, variasi tak selanjar. So, soalan nombor 3. Okay, kita lihat soalan nombor 3. Kadar denyutan nadi manusia. So, kita ada 3 sampel yang mana yang sampel pertama umurnya 5 bulan. Maksudnya kanak-kanak baby lagi. Okay, Maria umur 10 tahun dan Encik Gopal berumur 35 tahun. Dah tua lah. Okay, so kadar denyutan nadi dia berbeza. Okay, tuliskan pemerhatian. Okay, kalau soalan kata pemerhatian, kamu cakap dalam graf ni macam mana? Graf pula. Dalam jadual ni, apa yang kamu nampak? Kadar denyutan nadi akil ni lebih tinggi daripada orang dewasa ataupun Encik Gopal pun boleh. Okey. Kadar denyutan nadi bayi ataupun kadar denyutan akil lebih tinggi berbanding Encik Gopal. Okey, dah siap. Okey, kemudian inferen. Kenapa kadar denyutan akil ni lebih tinggi berbanding dengan Encik Gopal? Ini kerana, tulis kerana. Kamu tulislah ayat yang pemerhatian di balik. Kadar denyutan nadi akil lebih tinggi berbanding Encik Gopal kerana
Bayi mempunyai saiz jantung yang lebih kecil. Bayi mempunyai saiz jantung yang lebih kecil berbanding orang dewasa. Okay, kalau bayi, dia punya kadar denyutan nadi lebih tinggi disebabkan dia punya jantung adalah kecil. Sama juga yang macam semalam kita bincangkan. Di antara lelaki dan perempuan. Umur sama. Contohnya antara Homnes dengan si Pravin. Umur sama, tapi kenapa kadar denyutan Homnes lagi tinggi berbanding Pravin? Ini disebabkan sama juga. Saiz jantung perempuan lebih kecil berbanding lelaki. Okay, saiz jantung perempuan lebih kecil. So, dia perlu untuk pam darahnya lagi laju lah. So, kadar denyutan nadi dia akan lagi tinggi. Okay, so bagaimana kamu nak buat hipotesis? Okey, bagaimana? Di sini dia bagi contoh menggunakan perkataan semakin. Betul tak? So, cikgu kata hari tu cikgu lagi suka kamu buat soalan. Okey, jawab soalan ini gunakan jika, maka. Okey, kamu buatlah. Jika seseorang itu adalah bayi, maka kadar denyutan nadi tinggi. Buat macam ni je. So, cikgu punya pemboleh ubah manipulasi bayi. Okey. Kan cikgu ada cikgu punya RV, iaitu kadar denyutan nadi. Okey. Ataupun kamu boleh juga buat soal jawapan macam ini, guna semakin dan semakin. Sebab cikgu akan ajar kamu guna jika maka. Sebab bukan semua keadaan kita boleh guna jika maka. Jika maka. Bukan semua keadaan boleh guna semakin. Okey. So, kalau yang sesuai, kalau kamu nak gunakan semakin meningkat umur seseorang, semakin rendah kadar denyutan nadinya. So, itu adalah hipotesis. Ataupun kamu nak guna macam cikgu punya yang cikgu ajar. Jika seseorang itu adalah bayi, maka kadar denyutan nadi adalah tinggi. Ataupun kamu nak jika seseorang itu berusia. Boleh juga. Jika seseorang itu berusia, ataupun jika seseorang itu adalah lebih tua, maka kadar denyutan nadi dia adalah rendah. Kamu boleh buat sana tu. Nyatakan boleh ubah dimalarkan. So, dalam eksperimen ni yang kamu malarkan dia adalah, kamu tetapkan dia adalah jantina tak sesuai lah. Sebab kalau kamu lihat dekat sini, Maria ni lelaki, perempuan. So, jantina tak sesuai. So, kita sesuai kepada aktiviti fizikal. Mungkin pada waktu itu, aktiviti fizikal mereka ni adalah duduk sahaja. Contoh, tak berlari. Okey. Kamu kira kadar pada waktu itu, Akil, Maria dengan Encik Gopal ni dalam keadaan rehat sahaja. Okey. Kita pergi kepada ramalkan kadar denyutan. Kalau dia kata ramalkan, kamu tolong bagi jangan bagi julat. Kamu bagi satu bacaan. Contohnya kamu kata 80 BPM. Dah, itu je. Jangan kamu bagi dalam arrange. Yang ini dia punya skema jawapan. Dia kata, kalau kamu punya kadar denyutan nadi adalah antara 70 hingga 115 diterima. Okey. So, kalau kamu nak nyatakan 80 BPM. Okey. Itu sahaja. Okey. So, kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Okey. Soalan yang seterusnya adalah soalan nombor 4. Rajah 4 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji kesan jenis larutan yang berbeza. Yang ini dah selalu sangat buat. Betul tak, Honest? Selalu sangat buat eksperimen ini. Jawab soalan ini. Kita ada 3 sampel. Masing-masing kita letakkan apple. Sampel yang pertama kita letakkan gula, larutan gula. Yang kedua natrium bikarbonat. Yang ketiga adalah jus limau. Kita nak kaji apa ni? Kita nak kaji pengoksidaan. Kita nak mengkaji pengoksidaan. So, berdasarkan rajah 4, nyatakan pemerhatian anda terhadap irisan apple.
Okey, kalau pemerhatian ini sepatutnya dia akan warnakan lah. Kalau dia ada tompok-tompok coklat ke, dia kena tulis sepatutnya lah bagi saya. So soalan ni tak berapa nak lengkap. Tak berapa nak tepat. Sebab dia tidak menunjukkan pemerhatian yang sebenar di dalam gambar rajah. Okey ya, faham tau? Kita tengok kepada soalan yang sebelum ni kita pernah buat. Kan sebelum ni kita ada pernah buat, okay, ke dalam kelas yang sebelum ni kita ada jawab soalan macam ni, dia akan bagi tompok-tompok kan? Ingat tak Homnas? Soalan tu dia bagi macam tompok-tompok, dia letakkan warna dia. Ingat tak kita pernah buat soalan itu? Tapi yang ini dia tidak buat dalam bentuk warna pula. So ada segi kesalahan di situlah. So tak apa, tak ada masalah. Okay, sebab kita dah tahu apa pemerhatiannya. Okey. So, warna hirisan apple, okay, tulis ya. Warna hirisan apple yang direndamkan dalam larutan gula dan jus limau tidak berubah warna. So, dalam larutan gula tak berubah warna, dalam jus limau pun tidak akan berubah warna. Okey. So, pemerhatian dekat sini, okey. Alhamdulillah. Sorry. Okay. So, pemerhatian kamu, okay. Warna hirisan apple di dalam larutan gula dan jus limau tidak akan berubah mana. Manakala di dalam larutan nitron karbonat, dia akan bertukar berwarna perang. Cikgu panjang sangat, boleh tak saya buat satu sahaja? Kalau dia tak tulis sini perbandingan, tak ada masalah. Tapi, kalau kamu nak buat contoh, hirisan apple akan bertukar menjadi perang di dalam larutan natrium bikarbonat. Boleh? Sebab dia tak suruh kamu nak bandingkan pun. Okay? So, ataupun kamu nak buat semua pun tak ada masalah. So, lagi better kamu buat je lah semua. Okay? Kamu bandingkan dia. Okay. Lepas itu, nyatakan infrared. Infrared tu kenapa yang direndam dalam natrium bikarbonat akan bertukar warna perang? Ini disebabkan kerana, tulis perkataan kerana. Kerana bahan antioksidan dalam larutan gula dan jus limau melambatkan pengoksidaan hirisan apple. Melambatkan pengoksidaan hirisan apple. Boleh ya? Kemudian, nyatakan pemboleh ubah yang dimalakan dalam eksperimen ini. Yang dimalakan tu maksudnya yang apa? Yang tetap. Yang tetap dalam eksperimen ini. So, yang tetap dalam eksperimen ini adalah, kamu tetapkan suhu ke, saiz hirisan apple ke. Buat salah satu je. Jangan buat dua-dua pula. Salah satu. Saya takut kalau kamu buat 2, buat 10 ke, bila salah satu tu salah, semua akan jadi salah. Kamu tak akan dapat jawapan. Itu kita panggil WCR. Wrong, correct, right. Kiranya yang betul, yang salah akan menyalahkan jawapan yang betul. Pergi kepada soalan nombor C. Nyatakan definisi secara operasi. Cikgu dah ajar banyak kali. Nampak tak ni? Dia punya definisi secara operasi terlalu ringkas. Cikgu Ziana ajar macam mana? Homnas? Cikgu Ziana ajar macam mana? Cikgu Ziana ajar kamu ambil perkataan yang apa ditanya. So, cikgu tak nak yang ini. Pengoksidaan ialah. Dia apa? Sejenis proses ke bahan? Ke tindak balas? Pengoksidaan ialah ataupun proses ataupun tindak balas apakah kamu punya manipulasi responding yang bergerak balas? Hirisan apple kan? Keadaan apple kan? Ataupun warna keadaan apple kan? So, hirisan apple. Apa yang kamu tafsirkan mengenali pengoksidaan? Maksudnya sekarang ni, pengoksidaan itu berlaku di dalam larutan bikarbonat. Di dalam larutan bikarbonat, hirisan apple akan bertukar berwarna perang. So, ini bermaksud di dalam soalan ini, kamu kena cakap lah.
Okey, pengoksidaan ialah proses atau tindak balas hirisan apel menjadi ataupun bertukar menjadi perang. Ha. Dan apa lagi cikgu cakap mesti ada dalam dalam definisi, mesti tulis keadaan dia. Apabila direndam di dalam mana? Larutan natrium bikarbonat. Ingat ya. So kalau minggu depan exam, pastikan yang pertama infer ni kamu salin pemerhatian, tuliskan perkataan kerana. Pemerhatian mesti ambil daripada gambar rajah. Hipotesis pula mesti menggunakan jika manipulasi marker yang bergerak balas. Okey. Kemudian kalau dikata hubungan, barulah kamu tulis semakin manipulasi MV, semakin RV. Okey. Definisi pula kamu perlu ambilkan perkataan dia, kemudian kamu terletakkan perkataan ialah dia bahan ke, proses ke, tindak balas. So, kat sini dia adalah sejenis proses ataupun tidak balas. Okay. Hirisan apel bertukar menjadi perang. Ini adalah kamu punya pemboleh ubah yang bergerak balas. So, ini adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Okay. Yang ini pula adalah keadaan kena buat. Apabila apa? Kamu buat apa dengan hirisan apel boleh jadi perang? Sebab kamu rendam di dalam larutan bikarbonat. Okey, bila kamu rendam di dalam larutan natrium bikarbonat. Okey, kita pergi kepada soalan bahagian B. Okey, kita kena cepat sikitlah. Sebab nanti esok kita akan bincang soalan esei sahaja. Okey. So, rajah 5 menunjukkan seekor ikan paus yang terdampar di tepi pantai. Kesiannya ikan paus ni. Nyatakan jenis sistem sokongan bagi ikan paus. So, kalau jenis yang aquatic ini, dia mempunyai rangka dalam. Endoskeleton. Okey. Dia mempunyai rangka dalam. Okey, rangka dalam. Okey, kemudian berikan satu contoh haiwan aquatic yang lain. Kamu bagilah apa-apa ikan. Contohnya ikan dolphin. Ikan dolphin tahu tak apa? Okey, kemudian B. Mengapakah ikan paus yang terdampar di tepi pantai tidak dapat kembali ke lautan dengan sendirinya? So cikgu dah ajar hari tu. Ikan paus ni dia punya pectoral dia kecil. Kalau tak percaya, kamu pergi buku teks. Nampak? Ini adalah haiwan akuatik, ikan paus tadi. Ikan paus ni rangka dalam. Okey, yang ini adalah rangka dalam. Okey, kalau kamu lihat di sini, okey, dia ada rangka dalam dia lebih kecil berbanding dengan badan. Badan dia besar, tapi rangka dalamnya adalah kecil. Okey, kemudian lengkungan pelvis ataupun ialah lengkungan pelvis dengan lengkungan pectoral ya, yang ini, lengkungan pectoral yang ini, lengkungan pelvis yang ini kecil je. Okey. So, ikan paus ni dia boleh membesar lebih daripada saiz rangka dia. So, sebab apa? Sebab berat badan dia disokong oleh daya apungan air. Disokong oleh daya apungan air. Okey. Masa jawab tu, kamu tengoklah. Nak jawab latihan ni, tengoklah buku, rujuklah buku. Tapi masa exam janganlah rujuk buku pula. Okey, pergi kepada soalan seterusnya. Okey, mengapakah ikan paus terdampar? Dia kata, okey, tulis ya. Rangka dalam ikan paus yang lebih kecil, yang macam tadi kita belajar tadi, rangka ikan paus lebih kecil, tidak mampu menyokong berat ikan paus yang besar. Okey, so dia tidak mampu untuk menampung berat ikan paus yang besar ketika terdampar di pantai. Okey, ini baru satu markah. Okey, ada rangka dalam kecil tidak menyokong berat ikan paus. So ada je sini pemeriksa akan bagi satu markah. Okey, kemudian ikan paus memerlukan daya apungan air untuk menyokong beratnya dan membolehkan kembali ke terdampar ke tepian. Okey, so kecil.
Okey, kemudian, okey, boleh ya? Salin ya? Okey. Nyatakan fungsi sistem sokongan dalam haiwan. Apa fungsi? Kenapa kena haiwan perlukan sistem sokongan? Sebab kita nak sokong berat badan dia. Kemudian dalam badan dia pun ada organ yang lembut. So dia dapat melindungi melindungi organ-organ yang lembut dan okey mengekalkan bentuk badan. Kalau dekat sini 2 markah, maksudnya kamu hanya bagi 2 je lah. Jangan buat kamu buat 3. Yang ini dia hanya bagi pilihan jawapan saja. Buat 2 jawapan cukup. Okey, boleh ya? Seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya tingkatan 4. Okey, jadual 6 menunjukkan beberapa unsur dengan nombor proton dan nukleon. Yang ini. Masih lagi ingat tak? Chapter ni. So, kita ada bilangan proton dan bilangan nukleon. Okey, unsur P, Q, R, S dan T. Berdasarkan jadual, nyatakan 2 unsur isotop. Apa maksud isotop? Isotop adalah nombor unsur yang sama. Apa yang lagi sama? Proton yang sama tetapi nombor nukleon atau neutron yang berbeza. Okey, nukleon atau neutron yang berbeza. Okey. So kita akan dapati okey bilangan nukleon dia adalah berbeza. Bilangan protonnya adalah sama. So mana satu yang sama? So kalau kamu lihat dekat sini Q dan R, bilangan proton dia adalah sama, tapi nukleon dia adalah berbeza. So kamu kena buat dua-dua tau. Q dan R. Contoh macam itu. Okay, nombor 2. Nyatakan satu persamaan bagi unsur yang anda nyatakan di atas. Persamaan. Okay. Persamaan. Maksudnya apa sifat dia yang sama. So, dia mempunyai sifat kimia yang sama. Kalau kamu ada jawapan lain, bagi tahu cikgu ya. Nanti cikgu akan tengok betul boleh terima ataupun tidak. Okey, soalan B1. Nyatakan satu unsur yang membentuk ion positif. So macam mana kita nak tahu dia adalah ion positif? Bila dia boleh mendermakan elektron. Okey, so tulis kat situ. Ion positif terjadi apabila dia mendermakan elektron. Okey, mendermakan elektron. So, kalau kamu lihat dekat sini, nombor proton Q ni 3. Kalau kamu susun jadi 2.1. So, yang ini 8, 2.6. So, kalau kita lihat dekat sini, ini pun 2.6, ni 2.7, ini 2.8. Okay, mana satu unsur yang bagi tendensi, lagi berkeupayaan untuk melepaskan elektron dia? So, kalau kamu lihat, yang mampu untuk melepaskan elektronnya adalah P. Kenapa? Sebab dia punya elektron yang paling hujung ni ada satu je. Kalau satu dia lagi mudah untuk keluarkan elektron. Q dengan R lagi mudah dia untuk menerima elektron. Sama juga dengan S. Tetapi T sudah komplit. Sudah lengkap. Sudah oktet. So, dia tidak akan menerima atau mendermakan elektron dia. Okey, so unsur yang membentuk ion positif adalah P. Okey, lakarkan bentuk. So, P tadi yang cikgu tulis tadi, P, kamu kena buatkan lukisan dia macam mana dia terbentuk. So, buat dulu unsur P baru dapatkan ion P. So, unsur P ni adalah 2.1 yang mana pertama pastikan nukleus kamu dibuat. Kemudian tuliskan perkataan nama unsur dia. P contoh. So, shell yang pertama, petala ataupun rumah yang pertama letakkan 2. 1, 2. Okey, nampak? 2. Okey, petala yang kedua 1. So, 1. So, yang 1 ni dia akan mendermakan 1 elektron. Okey, dia dermakan 1 elektron. Bila dia derma, dia dapat pahala tak? Dia dapat kebaikan tak? Ya. Bila dapat kebaikan, maksudnya kamu kena tuliskan dia positif. So, buatkan bracket. Dah derma tadi. So, tinggal apa? Tinggal 2 sahaja. So, kamu buatkan 2 sahaja. Faham ya? Macam mana nak lukis. Ini cikgu dah ajar semuanya hari tu. Okey? Kamu hanya perlu semak sahaja jawapan kamu. Okey.
Unsur T mempunyai wujud sebagai gas monoatom. Kenapa? Kenapa dah namanya mono? Mono ni maksudnya kenapa dia kata satu atom je? Selalunya kan gas kan, contoh oksigen O2. Hidrogen H2. Tetapi kenapa unsur T ni, contohnya dia ada T sahaja. Dia walaupun dia gas, kenapa dia tidak dalam keadaan molekul? Kenapa? Sebab unsur T ni yang macam cikgu cakap tadi, dia sudah mencapai susunan yang stabil. Nampak tak? 2.8. Maksudnya dia dah stabil. So, dia tidak perlu untuk memindahkan, melepaskan ke, menerima ke elektron. Okey? Ingat tau? Okey. So, unsur T telah pun mempunyai susunan elektron oktet. Yang tadi cikgu cakap tadi, oktet yang stabil. Susunan oktet yang stabil. Okey. So, soalan 7. Okey, soalan 7 pula ada 2 jenis perubatan. Okay, yang pertama, kaedah perubatan pil-pil. So, yang ini kamu tahulah. Ini kaedah moden. Okay, yang ini pula dia macam kiropraktik kan? Yang ini adalah kaedah komplementari. Okay. So, nyatakan kaedah. Nampak? Cikgu dah cakap tadi. Dia tanya, X itu apa? So, X adalah kaedah perubatan moden. Y itu apa? Y adalah kaedah perubatan komplementari. Tulis ejaan kena betul. Jangan tersalah ejaan pula. Okey, nyatakan satu kesan ubat yang digunakan dalam kaedah perubatan X. Okey, satu kelas. Kamu katalah, ingat tak? Ubat moden kita ada analgesik, kita ada antibiotik, kita ada psikoterapeutik. So, dia nak satu kal saja. So, kamu namakan satu sajalah. Sama ada analgesik ke, antibiotik ke, psikoterapeutik ke. Okey. So, kemudian nyatakan satu masalah kesihatan yang boleh dirawat menggunakan kaedah perubatan Y. Kalau orang yang berurut macam ini, ini kita panggil apa? Yang ini kita panggil kiropraktik. Kiropraktik ni untuk orang yang sakit belakang. Tersilir kat belakang ke. So, dia akan betulkan balik. So, merawat sakit belakang dan leher. Merawat sakit belakang dan leher. Okey, boleh ya? Kemudian, berikan 2 sebab mengapa sesetengah individu memilih kaedah perubatan Y. Kenapa orang suka kaedah Y? Okay, kalau kamu tengok kaedah komplementari ni, kaedah komplementari ni, dia pernah lah orang mencuba. So, ada pengalaman orang lain kan. Dan kaedah ini, kaedah moden, tak dapat nak baik, tak dapat nak tidak berjaya untuk menyembuhkan penyakit yang dihadapi. Okey. Kemudian tidak melibatkan ubat-ubat terapeutik, dadah dan bahan sintetik. Kalau kiropraktik, kalau kamu tengok ada bagi ubat ke? Tak ada. Dia tidak bagi ubat. Okey, dia hanya sekadar membetulkan tulang belakang kamu sahaja. Okey. So, dia nak 2 sebab. Okay, kaedah yang pertama, sebab kaedah moden tak dapat nak menyembuhkan penyakit yang dihadapi. Okay, ataupun yang kedua, dia tidak melibatkan penggunaan ubat-ubatan. Contohnya macam terapeutik. Ada unsur apa? Ubat-ubat mesti ada apa? Dadah. Okey, dia tak ada pakai dadah. Dia tak pakai ubat ya. Kemudian, Rajah 8 menunjukkan penerjun udara. Berdasarkan Rajah 8, adakah penerjun udara itu mengalami jatuh bebas? Ya, betul. Dia mengalami jatuh bebas. Kenapa? Sebab hal ini kerana penerjun udara tersebut jatuh ke atas tanah atas faktor tarikan graviti sahaja. Hal ini kerana penerjun udara tersebut jatuh ke tanah atas faktor tarikan graviti sahaja. So, jatuh bebas sebabnya tarikan graviti. Okey, boleh ya? Kalau cikgu laju bagi tahu ya. Okey. Kemudian dia kata graf menunjukkan graf sesaran masa lawan dengan sesaran lawan masa. Okey. So, jelaskan hal laju penerjun udara tersebut pada titik X dan Y. Okey, kalau kamu lihat mana satu yang dia punya kecurunan lagi tinggi.
So, kalau kamu lihat Y ni, dia punya kecurunannya lagi tinggi kan? So, ini bermaksud, okay, tuliskan ya dalam jawapan kamu ya. Okay, X. Sebaik sahaja penerjun udara melompat dari kapal, penerjun udara bergerak dengan halaju yang kecil. Maksudnya dekat sini, halaju dia adalah kecil. Okay, manakala kalau kamu nampak dia lagi cerun kan? Dekat sini kan? So dekat sini halaju dia besar. Okay. Macam mana cikgu? Daripada sesara nak dapatkan halaju. So, sesara nak dapatkan halaju, kamu kirakan dia punya kecerunan. Okay, kecerunan di bawah graf. Ingat tak cikgu ajar macam mana? M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Ini nak cari kecerunan. Nanti kamu akan jumpa nilai M dekat sini lagi besar berbanding nilai M dekat sini. So, maksudnya M2 lebih besar daripada M1. Okey, kecerunan dekat Y tadi lebih besar daripada kecerunan dekat nombor 1. Okey, kemudian. Okey, soalan yang seterusnya. Ketika menghampiri tanah, penerjun udara tersebut membuka payung terjun. Terangkan mengapa payung terjun digunakan. Sebab apa? Okey, sebab payung terjun menghasilkan banyak rintangan udara. So, bila dia menghasilkan banyak rintangan udara, apa yang akan terjadi? So, halaju penerjun jatuh ke tanah. Okey, halaju penerjun jatuh ke tanah. Okay, dia akan mengurangkan halaju penerjun jatuh ke tanah dan ini membolehkan penerjun mencecah tanah dengan impak yang kecil. Okay, dan mendarat dengan selamat. Boleh ya? Okay, yang pertama, dia kurangkan halaju. Okay. Yang kedua, impak yang terhasil adalah kecil. So, dia dapat mendarat dengan lebih selamat. Okey, tu dia dapat mendarat dengan lebih selamat. Okey. So, soalan yang seterusnya. Okay. Rajah 9 menunjukkan kemalangan. Okey, kalau cikgu laju bagi tahu ya, oleh Mary ketika sedang memasak. Alamak, saya tertumpah minyak masak dalam periuk dan menyebabkan api marak. Okay, apakah jenis pemadam api untuk memadam api kebakaran? So kamu boleh gunakan. Kamu buat satu je. Okay, serbuk kering boleh. Karbon dioksida pun boleh. Mana-mana satu pun boleh. Okay. Mary mendapati alat pemadam api yang digunakan tidak berkesan untuk memadam kebakaran walaupun jenis pemadam itu adalah betul. Okay, berikan pendapat anda. Okay, mungkin pemadam api dia tu telah luput tarikh, expired. Okay, dan kemungkinan juga dia tidak mempunyai tekanan yang mencukupi. Okay, expired. Kena tengok tarikh. So, pemadam api kat rumah kamu, kalau ada, tolong tengok tarikh. Sama ada dia masih lagi dalam tarikh dia ataupun dah expired. Okay, so tekanan. Tekanan yang pada hujung dekat pin dia tu, tengok. So, adakah tekanan itu mencukupi atau tidak? Okey. So, berapakah jarak yang selamat? So, jarak yang selamat adalah di antara 2 hingga 2.5 meter. Okey, 2 hingga 2.5. So, kat sini. Alat pemadam api boleh dihasilkan menggunakan bahan-bahan. Ini yang cikgu cakap reka cipta. Kita dah pernah buat dah. Raja Lechmi dah pernah buat. Pravin dah pernah buat. Pravin tak hantar. Homeness dah pernah buat. So, lukislah dan label lah ikut kepada alat yang dibagi. Okey, yang ini adalah alat pemadam api, botol. Kamu kena ada botol. Dalam botol, letakkan cuka. Hari tu kita letak air. Kita letak cuka je. Tapi dekat sini dia kata ada letak air. So, tak apalah. Kita layan je lah. Letak je lah air kat dalam tu. Okey, kemudian, tisu ni, dalam tisu ada apa? Dalam tisu ada soda bikarbonat. Ikatkan dia. Ikat. Keluarkan daripada lubang botol tu. Gamkan pita pelekat. Okey. Ingat ya. Ini benang. Okey. Kemudian. Dah tahu kan lukiskan macam mana kan? Cikgu dah banyak kali ajar. Kamu boleh buat sendiri. Okey. Rajah 10 menunjukkan satu isu sosio-saintifik. Apa benda ni?
Nampak tak? Asap-asap berkepul-kepul. Maksudnya dekat sinilah pembakaran bahan api fosil yang banyak. Okey, so soalan dia. Mengapa isu sosial saintifik dalam rajah di atas perlu ditangani? Okey. So, pembakaran bahan api fosil, pembakaran bahan api fosil akan menghasilkan gas rumah hijau yang banyak. Yang mana dia akan menyebabkan pemanasan. Pemanasan apa? Pemanasan global lah. Mana tadi? Dia akan menyebabkan pemanasan global. Menjadi semakin kritikal. Menyebabkan pemanasan global. Maksudnya kita punya bumi akan jadi panas. Sebab itu kita kena pakai tenaga alternatif yang lain. Jangan guna bahan api fosil sahaja. Okey. Kemudian soalan yang seterusnya. Okey. Terangkan satu aplikasi teknologi hijau yang bagi menangani isu sosial saintifik tersebut. So, kita gunakan, macam cikgu cakap tadi, kita gunakanlah satu tenaga yang lebih bersih. Contoh, tenaga angin ke, tenaga solar ke. So, tenaga itu bersih kan? Dia gunakan dalam alam semula jadi kita. Okey, soalan yang seterusnya. Tenaga biogesi merujuk kepada tenaga yang dijana dari perebutan haiwan dan tumbuhan. Anda dikehendaki melakar sebuah loji. Susah ni soalan ni. Yang kecil menggunakan 2 tong drum. Okey. Hos, injap air, pipe, PVC, tai lembu dan air. Okey, dalam ruangan. So, kamu lukis je lah. Ikut kepada. Kalau kata, cikgu saya tak boleh nak berfikir. Kamu fikir, kamu reka lah apa-apa. Gunakan alat yang dah dibagi. Dan label. Jangan lupa label. So, ini alat yang dia bagi. Okey. So, dekat sini dia ada 2 tong drum. Tong drum yang kecil. Tong drum yang besar. So, ini adalah pipe PVC. Dan dia ada injap, hose. So, daripada sini. Daripada dalam tong drum nanti, dia akan letakkan tai lembu, air. Kat dalam tong drum ni. Untuk apa? Untuk hasilkan tenaga. Okey. Cikgu bagi masa ya. Untuk salin. So, kita stop kelas kita hari ini. So, kita ada 30 minit lagi. So, kamu cubalah masa 30 minit tutorial ni. Cubalah jawab bahagian C dalam buku ya. Cuba ya. Cuba jawab soalan C. Soalan nombor 11. Soalan nombor 12. Dan soalan nombor 13. Esok kita akan bincangkan. Jawab dulu Raja Lecemi, Homnes dan Pravin. Terima kasih kepada pelajar semua hadir.